Serangan pada Tian Chua bukti PKR dikuasai budaya Samseng, kata Azmin. Ahli Parlimen Gombak itu menyeru semua pihak menolak budaya ganas, sebaliknya pilih kaedah berunding bagi menyelesaikan masalah. Bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali mengutuk sekeras-kerasnya serangan ke atas Tian Chua petang tadi dan mendakwa ia mencerminkan budaya Samseng membayangi parti tersebut. Tambah Azmin lagi, budaya seperti itu telah merampas tujuan asal PKR ditubuhkan dulu, iaitu antara lain bagi membela rakyat. Serangan terhadap naib Presiden PKR semata-mata kerana perbezaan pandangan dan pendapat mencerminkan bagaimana parti tersebut telah diseludupi budaya gangsterisme dan keganasan. Gejala ini menjadi bukti bagaimana parti yang didirikan dengan tujuan murni untuk membela nasib rakyat telah dihijek oleh orang yang bertopeng reformasi dan menjadikan agenda mendewakan diktator sebagai teras perjuangan, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Petang tadi, sekumpulan orang dipercayai anggota atau penyokong PKR mengasari beberapa pemimpin parti yang selama ini dilihat bersekutu dengan Azmin dalam parti tersebut. Tian Chua adalah antaranya. Bekas ahli Parlimen Batu itu dipukul pada kepalanya selain dilempar dengan botol air di depan ibu pejabat PKR di Petaling Jaya sebelum pengawal bertindak mengawal keadaan. Mereka turut melaungkan kecaman seperti pengkhianat dan pengkhianat setiap kali melihat ada pemimpin yang bersekutu dengan Azmin lalu. Untuk rekod, Azmin sudah dipecat daripada PKR pada minggu lalu kerana didakwa berpakat dengan beberapa pihak dalam bersatu untuk menjatuhkan kerajaan PH. Beliau juga disebut-sebut antara nama pilihan untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tian Chua yang dikenali antara watak penting dalam gerakan reformasi menganggap serangan ke atasnya adalah perkara kecil dan menekankan bahawa dia masih setia kepada PKR. Sementara itu, Azmin yang juga merupakan ahli Parlimen Gombak menyeru semua pihak menolak budaya keganasan, sebaliknya memilih kaedah perundingan bagi menyelesaikan setiap masalah. Saya menyeru semua pihak untuk menolak budaya gangsterisme dan keganasan dalam politik. Sebaliknya kita perlu berusaha menyuburkan semangat berdebat secara rasional dan berunding untuk menyelesaikan masalah, katanya lagi. Dalam perkembangan yang lain, Dr. Mahathir salahkan Muhyiddin dan Anwar dalam mesyuarat tertutup. Selain menyalahkan Muhyiddin yang menurutnya sengaja mewujudkan krisis politik, Mahathir turut menyalahkan Anwar yang ingin dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hari ini menyalahkan Muhyiddin Yassin yang menurutnya sengaja mencari alasan untuk mewujudkan krisis politik agar dilantik sebagai Perdana Menteri. Mahathir juga berkata beliau sedih kerana tidak sempat mencukupkan jumlah sokongan untuk dilantik semula sebagai Perdana Menteri kerana PKR, DAP dan 92 ahli Parlimen Amanah menyokong Anwar Ibrahim. Mahathir berkata demikian dalam mesyuarat tertutup ahli bersatu di Putrajaya yang disiarkan secara langsung di laman Facebook rasmi Amanah, mungkin secara tidak sengaja. Mahathir berkata Muhyiddin memperalatkan Anwar untuk mewujudkan krisis politik dalam Pakatan Harapan. Beliau berkata salah seorang setiausaha politiknya telah memberitahunya bahawa Anwar mahu menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri semasa Majlis Presiden PH yang berlangsung 21 Februari lalu. Ia membuat Mahathir dan pemimpin parti sangat marah, tetapi senario itu tidak pernah menjadi kenyataan. Sebaliknya, yang tidak berlaku, semua pemimpin PH menyokong saya. Beliau, Muhyiddin, memerlukan alasan untuk mewujudkan krisis. Bila parti keluar dari Pakatan Harapan itu jadi sebab krisis, kata Mahathir menjawab soalan yang bertanya tentang Muhyiddin dan Anwar. Mahathir mengulas lanjut dengan menerangkan bagaimana perancangannya untuk dilantik semula sebagai Perdana Menteri di tengah-tengah krisis itu telah digagalkan oleh Anwar. Menurut Mahathir, Anwar telah mendapat sokongan daripada 92 ahli Parlimen PH untuk menjadi Perdana Menteri apabila mereka ditamu ramah oleh Yang di-Pertuan Agong pada Rabu lepas. Pada masa itu, Mahathir mencadangkan untuk menerajui kerajaan perpaduan. PH menolak cadangan itu kerana menganggap kerajaan perpaduan tidak akan komited dengan manifesto pilihan raya mereka dan memberikan terlalu banyak kuasa kepada Perdana Menteri. Saya sangat sedih kala
kerana dia Anwar dapat sokongan Pakatan Harapan untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Dia mempunyai 92 sokongan ahli parlimen. Saya mempunyai 60 atau lebih. Kami boleh memperoleh majoriti. Dia mahu menjadi calon walaupun dia sepatutnya tahu dia tidak dapat memperolehnya sokongan majoriti. Dia tuntut nak jadi calon Perdana Menteri. Orang macam tu percaya benda tak betul sebab dia nak jadi Perdana Menteri, kata Mahathir. Anwar dan PH hanya kembali menyokong Mahathir pada petang Jumaat selepas Muhyiddin berjaya mendapat sokongan sebahagian besar ahli parlimen bersatu untuk bekerjasama dengan UMNO, PAS, Gabungan Parti Sarawak dan beberapa parti kecil. Walaupun sehingga saat akhir PH masih berusaha mendapatkan sokongan majoriti ahli parlimen, Istana Negara mengumumkan bahawa Muhyiddin telah berjaya memperoleh jumlah berkenaan. Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8. Mahathir menyifatkan Muhyiddin sebagai pengkhianat kerana kesediaannya bekerjasama dengan Najib Abdul Razak yang kini menghadapi perbicaraan. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.